أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini My Quran Time, baca faham amal, untuk kita meneruskan surah Hud, surah yang ke-11 pada juz yang ke-12. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan untuk kita bersama Al-Quran. Allamal Quran, Ar-Rahman lah yang mengajarkan Al-Quran dengan banyak perantaraan yang diberikan, salah satunya dalam My Quran Time di Facebook, di depan kaca TV ataupun di mana jua tuan-tuan berada. Kami doakan yang terbaik dengan kesihatan. Kalau ada kesakitan, Allah berkati, Allah berikan kesembuhan yang segera, Allah mudahkan urusan kita pada pagi yang berbahagia ataupun tengah hari yang berbahagia ini. Kita bersama Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Kita hari Jumaat penuh barakah ini Ustaz ya. Kita doa banyak-banyak Allah beri yang terbaik. Ustaz, hari Jumaat biasanya apa kebiasaan Ustaz? Ya, hari Jumaat ni biasa kita hari yang kita kata perayaan untuk kita, sebab ada satu masa tu kita akan bertumpu ke masjid menunaikan kefarduan. Masya-Allah. Kali ini kita diuji Ustaz. Diuji. Moga-moga hari Jumaat ini kita gunakan My Quran Time ini ya tuan-tuan, tag kawan, share di Facebook ini, ganti pada khutbah lah Ustaz. Ya, ganti pada khutbah. Kasar khutbah tak dapat nak bersama di masjid masing-masing, terutama bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kita baca bersama hari ini pada halaman yang ke-224 yang kita ingin lihat ringkasannya pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke 20 ya. Apakah isinya? Kita menyambung kembali ya, iaitu berkaitan dengan orang zalim tidak mampu menghalang azab Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka menjadi orang yang rugi. Allah bawakan perkara ini sebagai pengenalan peringkat awal surah Hud sebelum Allah membawa kepada kita kisah pertama, kisah Nabi Nuh alaihi salam pada ayat 25 hingga ayat 28. Satu kisah yang panjang yang dirakamkan dalam surah Hud berbanding dengan dalam surah Yunus, pendek saja kisah Nabi Nuh ini. Ada pelajaran yang banyak yang perlu kita ambil perhatian. Mari sama-sama kita baca dengan doa kita dahulu. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan ayat 20 hingga 24 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Khabar penonton-penonton semua, mudah-mudahan sentiasa ceria. Kita berada pada hari Jumaat penghulu segala hari ini. Moga-moga kita banyakkan selawat kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita dapat meneruskan lagi rancangan kita My Quran Time. Teruskan share, war-warkan kepada semua sahabat-sahabat kita, bertambahlah bilangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sama-sama kita kembali kepada manual kita kembali kepada Al-Quranul Karim, kalamullah. Baik, kita sama-sama nak membaca daripada ayat yang ke-20 hingga ke-24. Ayat yang sebagaimana sinopsis tadi, kita dapat gambaran azab Allah, kita tidak mampu menghalang. Ingat kata guru saya
Tokku Pasir Gudang pada Ustaz Mak Esa, dia kata apa, kalau kita berdoa jangan berdoa cabar Allah ataupun minta kena hukum. Walaupun kita buat salah, jangan ya Allah hukumlah aku, tapi doalah minta diampunkan. Kerana kita akui dosa kita dan kita minta diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat ke-20 hingga 24. Sama-sama kita baca dengan alunan nahawan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 20 hingga ayat yang ke-24 pada halaman 224. Ini menyambung kepada perbincangan kita semalam, ya. Pada ayat 20 Allah menyatakan mereka tidak mampu menghalang siksaan Allah di bumi dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan pada mereka, mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Jadi ini Allah menceritakan tentang orang-orang yang diberikan macam-macam. Diberikan macam-macam. Semalam kita tengok Ustaz, ya. Yang pertama pada ayat yang ke-17 malam itu diberikan bayyinah, dapat fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrah kebaikan. Semua orang yuladu ala fitrah, dalam fitrah dengan hujah yang jelas. Yang keduanya yatluhu syahidun minhu, iaitu ditilawahkan, disaksikan oleh Quran, oleh malaikat Jibril, oleh Nabi Muhammad yang membantu kita untuk kita bersyahadah menyaksikan kebenaran. Dan juga diberikan apa lagi? Kitab Musa, iaitu kitab-kitab sebelum ini. Tetapi apa yang berlaku? Mereka menghalang daripada kebaikan dan cuba memesongkan, ya, kepada manusia. Maka Allah kata mereka ini tidak mampu menghalang siksaan Allah, mu'jizina fil ard, siksaan di bumi, ya, wa ma kana lahum min dunillahi min awliya, iaitu tidak ada penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu mereka di akhirat nanti. Dunia tak ada siapa boleh halang azab, di akhirat pun tidak ada siapa yang akan tolong daripada diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mengerikan Ustaz, ya, bila Allah nyatakan di situ yudha'afu lahumul azab, ya, iaitu apa tuan-tuan? Maksudnya iaitu mereka dilipat gandakan azab mereka. Dilipat gandakan. Azab satu tapi dilipat gandakan.
Mengapa jadi begitu? Kerana dah bagi macam-macam tadi, mereka bukan sekadar mereka tak layan, tetapi pada ayat yang 19 yang kita baca semalam itu, mereka itu menyesatkan diri sendiri dan juga orang lain. Dia menyesatkan orang lain. Ini yang dikomen oleh As-Sa'adi dalam tafsir dia. Dia menyatakan ini sebab mengapa dilipat gandakan. Pelajaran untuk kita, kalau kita ni tak berapa faham Ustaznya, jangan kita memisongkan orang lain. Kan. Dan harapnya dengan My Quran Time, bagi tuan-tuan pemimpin-pemimpin yang memimpin organisasi, kita belajar daripada Quran ini agar jangan sampai kita jadi penghalang kepada sabilillah, pada perkara baik, dan juga memisongkan. Dia mungkin Islam Ustaz ya, tetapi dia kata kita kalau nak maju dalam bisnes ini, kita kena tipu sikitlah. Kan, kita sikit-sikit tipu tak apa, tipu sunat. Dia sampai keluar perkataan begitu. Jangan tuan-tuan, kerana khuatir nanti kita memisongkan. Bila ketua cara fikirnya salah, dia akan memisongkan orang bawah, dan inilah yang menyebabkan yudha'afu lahumul azab. Okey, azabnya itu dilipat gandakan. Makanu yastati'una sam' wa makanu yubsirun. Mereka ini tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat. Ini sebagai satu sindiran Allah kepada mereka yang rasa hebat, belajar tinggi, ya, memimpin, banyak pengikut, banyak kuasa, tetapi Allah kata mereka ini tak mampu mendengar dengan baik dan juga tidak mampu melihat dengan baik kerana ianya lalai ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-21, ulaikal ladina khasiru, Allah menerangkan inilah mereka ini rugi pada diri mereka, wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Maka apakah maksudnya? Hilang lenyaplah daripada mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Mereka ada bisnes, mereka ada pengikut, segala itu akan lenyap kerana yaftarun, kerana perkataan ideologi yang dibuat-buat. Dia kata bahawa inilah cara terbaik untuk kita berjaya, tetapi rupanya itu bukan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting untuk cikgu-cikgu, ya, ketika bercakap dengan pelajar, ketika kita mendidik dengan panduan yang kita ambil juga daripada Quran. Walaupun mengajar geografi, sejarah, sains, tapi kita jangan sampai cakap kalau kamu tak belajar bersungguh-sungguh nanti susah cari makan. Kan, perkataan-perkataan gitu kena jaga. Betul. Kalau kamu baca Quran saja tak tahulah nak jadi apa. Subhanallah, ya. Kalau tak ada ijazah nak makan apa? Oh ya. Ya. Tapi kalau katakan tak ada Quran, ya, memang bahaya. Memang bahaya. Ini yang Allah cakap tadi, kamu dah ada Quran, dah ada ini, tapi inilah yang bila dia ada ijazah master dan sebagainya, dia gunakan ilmunya itu untuk merosakkan. Ini yang kita perhatikan dalam sejarah. Firaun bukannya orang yang bodoh, kan, tetapi kerana tidak berpandukan kepada wahyu. Qarun contohnya, Haman tu ahli sains Ustaz ya, yang bijak, tetapi akhirnya membawa kepada kehancuran. Dan pada ayat 21 Allah menyatakan, ayat yang ke-22, la jarama annahum fil akhirah. La jarama ini hanya 3 kali saja berulang dalam al-Quran. Maksud la jarama ini ialah benda ni memang pasti berlaku. Ya, ayat yang ke-22. Benda ni memang pasti, tak boleh dah dinafikan perkara ini. Sesungguhnya annahum fil akhirati humul akhsarun. Kali ini kalau tuan-tuan bagi perhatian kepada ayat 22 Ustaz ya. Allah menggunakan perkataan al-akhsarun. Bukannya al-khasirun, tapi al-akhsarun. Apa maksud al-akhsarun? Paling rugi. Mengapa paling rugi? Allah nak tawarkan nanti dapat keamanan di akhirat nanti, naik darajat, ya, di syurga. Dia ambil darakat, dia menjatuhkan dengan ke neraka. Allah nak tawarkan dengan pelbagai nikmat di dunia ini, tidak dikenakan azab, tapi dia kata tak apa, ambillah azab. Kan, terutama kalau kita cakap fil akhirati humul akhsarun ini, mereka ini dah dapat macam-macam di dunia untuk bawa ke syurga, untuk jangan sampai kena dibakar oleh api neraka, tetapi mereka menafikan, malah dia nak ajak orang lain sekali untuk masuk ke dalam neraka Allah dengan yasuddun an sabilillah pada ayat 19, dan juga wayabghunaha iwaja. Dia nak memesongkan, jangan baca Quran, jangan terpengaruh dengan Quran, ataupun tak payahlah beri perhatian sangat pada al-Quran. Ini adalah kesan daripada orang yang digelar sebagai al-akhsarun pada ayat 22. Bagi kita tuan-tuan, apakah yang perlu kita laksanakan untuk mengelak daripada berlaku perkara ini? Ya, kerana ini peluang kita hidup hanya sekali. Allah beri panduan itu pada ayat 23. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh,
wa akhbatu ila rabbihim. Ini ada istilah yang menarik Ustaz ya. Wa akhbatu ini sebenarnya dia macam Ustaz kalau pernah pergi ke pantai kan. Pantai kalau pagi-pagi tu kan sejuk kan. Kalau kita katakan semain duha di pantai, dia bila kita sujud tu kadang-kadang termasuk ke pasir tu kan. Pasal dia kan, dia jadi amat tenang sekali itu namanya akhbatu. Maksudnya apa? Merendah diri yang tenang ila rabbihim. Mengapa? Kerana orang-orang ini beriman, dia beramal soleh, dan bila dia sujud dan juga merendah diri seperti dia ditatang dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu taala. Dia bukan merendah diri macam terpaksa Ustaz. Alamak dah waktu solat pula. Alamak Quran time kena baca ke? Alamak. Yang itu bukan wa'ahbatu tu bestnya alamak dah azan lah. Jom. Itu adalah orang yang merendah diri dengan dia seperti masuk ke pasir yang tenang, kan, yang sejuk pada waktu pagi di pantai. Allah kata ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kekal di syurga kerana melaksanakan 3 perkara ini. Jom kita baca sekali lagi ayat 23 ini untuk kita berazam, kita bina dalam keluarga kita insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, ayat yang ke-23 kita baca sekali lagi, wa akhbatu ila rabbihim. Satu benda yang sangat melunakkan hati-hati. Melunakkan. Masya-Allah, kehebatan Al-Quran ni mampu melembut dan melunakkan hati-hati kita semua. Baik, kita baca ayat 23. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta merendahkan diri dengan lunak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan, merekalah penghuni syurga, mereka itu kekal di dalamnya. Mengapa perkataan akhbatu itu amat menarik ataupun amat penting tuan-tuan? Kerana ia ada kaitan dengan kisah yang kita akan pergi selepas ini, iaitu kisah Nabi Nuh, di mana kaum Nabi Nuh ini adalah kaum yang sombong, tidak lunak, ya, amat kasar kepada kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Nuh untuk membawa mereka ini selamat di dunia sampai ke akhirat. Padahal sebenarnya Allah menjanjikan apa? Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Mengapa mereka kekal? Kerana mereka ini percaya kepada tawaran daripada Allah. Mereka berusaha wa amilus solihat untuk mendapat tawaran daripada Allah. Mereka bekerja bersungguh-sungguh wa amilus solihat. Dan yang ketiganya, mereka menerima, membuat segala perkara itu dengan rasa rendah diri, dengan rasa lunak hati, dengan rasa lemah lembut kepada Allah SWT. Bukan buat kerana terpaksa. Adik-adik sekalian yang diajak oleh mak ayah untuk solat, baca Quran, alamak kena baca Quran lah, itu belum lagi lunak dan juga ahbatu. Kita kena bina adik-adik sekalian ya, agar tuan-tuan yang bersama dengan anak masing-masing, kita sama-sama ashabul jannah, ya, menjadi ahli syurga, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya itu sebagai satu nikmat yang besar, dan Allah sambung pada ayat yang ke-24 sebagai pengenalan sebelum masuk pada kisah Nabi Nuh, iaitu mathalul fariqain, iaitu perumpamaan dua golongan yang kafir dan mukmin itu seperti orang yang buta dan pekak dengan orang yang dapat melihat dan mendengar. Adakah sama kedua-dua golongan ini? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Sudah tentu tidak sama. Tuan-tuan dapat tengok di kaca TV contohnya, ataupun tengok di Facebook. Bila tengok pada rakan kita yang tidak boleh tengok di Facebook ataupun di TV, sudah tentu berbeza. Cuba bayangkan di skrin sekarang ni gelap kan, saya bercakap tapi gelap, sudah tentu berbeza kesannya. Apatah lagi kalau tuan-tuan cuba nak dengar misalnya kalau program online tu, bila ada suara kacau sikit je, kotok pun kita dah rasa alamak tak selesa mendengar. Betul. Apatah lagi kalau terus tidak boleh mendengar. Betul. Ada satu saya tengok baca komen tu Ustaz, kata apa,
Alhamdulillah saya dah boleh tengok rancangan Quran ni. Sebab apa? Sudah pastikan rumah saya tu dekat tingkap tu line dia kuat sikit. Betul Ustaz. Ya. Dia nak pastikan line tu okey kan. Sampai tahap begitu sekali betapa pentingnya pendengaran dan juga penglihatan. Allah suruh kita perhati perkara ini, ya, ambil pelajaran. Pasal apa? Pasal siapa yang menghargai yang baik dari dunia ini akan tengok baik-baik di akhirat, di syurga nanti. Siapa yang mendengar yang baik-baik di dunia ini akan dengar yang baik-baik sampai mana? Sampai menjadi ashabul jannah. Kalau di sini kadang-kadang kita bercampur-campur, tapi di sana kekal baik apa yang kita lihat, baik apa yang kita dengar. Inilah yang kita doakan pada tuan-tuan. Bersama Quran ini, kita tengok baik-baik, dengar baik-baik. Ini adalah janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu ajaza, ya, yang maksudnya tidak mampu ataupun lemah. 26 kali di dalam Al-Quran Allah ulang, dan Allah nyatakan pada ayat 20 sebentar tadi bahawa azab Allah jika sampai tidak mampu dilemahkan, dikalahkan oleh orang-orang yang degil, yang tidak mahu menghargai kepada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan kita adalah orang yang sentiasa lunak bersama Al-Quran, walaupun kadang-kadang kita sibuk. Jangan sampai kita kata tak sibuk, ya, tak naklah saya sembahyang pun macam hantuk lantai saja. Jangan begitu. Kita harap kita adalah yang lunak agar sampai ke daerah yang lunak, namanya adalah Ashabul Jannah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana sentiasa terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Jom sama-sama kita lunakkan hati-hati kita dengan mendengar dan juga mendalami maksud-maksud nasihat-nasihat pengajaran. Bahkan hari ini kita bertuah, selepas ini ada lagi kisah para nabi yang akan kita teladani, kerana itu adalah pilihan daripada Allah. Kita banyak sekali hidup ini berdepan dengan pilihan. Pilihan yang baik mengundang kebaikan, pilihan yang buruk mengundang keburukan. Maka dalam banyak-banyak kisah Al-Quran, Allah pilih kisah ini untuk dimuatkan dalam Al-Quran. Maka itu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah adalah terbaik dan pasti terbaik untuk kita selaku hamba-hambanya. Baik, kita nak belajar tentang tajwid sikit hari ini. Kita masuk perkenaan tajuk lam at-ta'rif, al-lamu at-ta'rif. Apa lam ta'rif tu? Orang kita biasa sebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Tu baru kenal. Okey. Dia kalau nama dia dipanggil lam ta'rif. Lam ta'rif ni adalah lam yang diletakkan sebelum kata nama. Sebelum kata nama. Yang mana lam ta'rif ni kebiasaannya akan didahului oleh hamzah wasal yang berbaris di atas. Ayat kita baca dalam Al-Fatihah, alhamdu. Alhamdu. Lam tu dipanggil lam ta'rif. Berjumpa pula dengan huruf selepas tu, maka dia berlaku dua hukum. Kalau kita lihat, hukum terbahagi lam ta'rif ni terbahagi kepada dua hukum, iaitu hukum dibaca dengan izhar lam tersebut dan juga ataupun dibaca dengan idgham. Makna lam tu dimasukkan dalam huruf selepas itu. Lam ta'rif yang diizharkan dinamakan juga sebagai lam qamariyah, al-lamu al-qamariyah. Lam ta'rif yang dibaca kena baca dengan idgham disebut sebagai lam asy-syamsiyah, al-lamu asy-syamsiyah. Baik, hari ini kita nak tengok sedikit contoh-contoh lam qamariyah. Lam yang dibaca dengan secara izhar. Kita lihat pada slide yang seterusnya, yang dibaca dengan izhar, dijelaskan lam mati. Contoh lam qamariyah dalam surah Hud ni, itu pada ayat yang ke-20 yang kita dah baca sebentar tadi. Okey. Baris kedua,
yudha'afu lahumul azab. Al-azab, lihat lam di situ bertemu dengan huruf ain, maka lam di situ dibaca dengan caranya ialah mematikan lam, jelaskan lam mati. Lahumul azab. Contoh kedua, lam bertemu dengan hamzah, humul akhsarun. Humul, lam tu dijelaskan mati. Kemudian ulaika ashabul jannah. Ini adalah contoh-contoh lam qamariyah ataupun kita biasa sebut alif lam qamariyah. Maka lam itu dibaca dengan apa? Dibaca dengan jelas matinya. Apabila bertemu dengan huruf-huruf lam qamariyah yang ada 14 yang akan kita jelaskan satu persatu dengan detail pada setiap hari episod-episod yang akan datang. Maka secara umumnya kita kena faham lam ta'arif ini lam yang diletakkan di sebelum kata nama yang mana didahului oleh hamzah wasal yang berbaris di atas. Maka kita bacanya dengan secara sama ada lam itu dijelaskan mati contoh alham. Kita tak baca aham, tak masuk sebab jumpa dengan ha. Apakah huruf-huruf lam qamariyah? Apakah huruf-huruf lam syamsiah? InsyaAllah akan kita jelaskan satu persatu dengan slow-slow supaya kita mudah dapat faham dan tangkap perbincangan kita pada hari ini. Wallahu taala. Sallu ala nabi Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir untuk berkongsi tentang lam ta'rif ya. Lam yang menceritakan tentang isim ya, kata nama. Kata nama ini ada yang bermula dengan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Nanti akan belajar Ustaz ni kan. Okey, dan kita tahu ini satu, kita tahu dari segi cara bacaannya, yang keduanya bila kita tadabbur, bila kita lihat pada sesuatu yang kata nama Ustaz ya, sesuatu yang sudah tetap ya. Maksudnya kalau al-muslimin ataupun kalau dalam muka surat 224 ini ada perkataan contohnya al-basir, contohnya pada ayat 24 ini adalah satu penglihatan yang bagus ya. Kalau yubsirun itu mereka itu melihat, jadi mungkin kadang-kadang lihat bagus tak bagus, tapi al-basir ini tengok dengan jelas. Sehingga kan bila Allah menggunakan al-basir ini dah memang mata kita ini lihat dengan jelas sampai ke dalam mata hati kita dalam melihat kebenaran. Bukan kadang-kadang sahaja melihat kebenaran, kadang-kadang bercampur dengan keburukan ataupun kebatilan. Jadi ini kita akan belajar lagi tajwidnya. Kita nak menyambung kisah Nabi Nuh pada ayat yang ke-25 hingga ayat 28. Jom tuan-tuan kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita terus baca baki daripada muka surat 224 pada ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إن كنت على بينة
رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. صدق الله. Surah Al-Azim. Itulah bacaan daripada ayat 25 hingga ayat 28 memulakan kisah Nabi Nuh yang panjang pada surah Hud ini, ya. Panjang disebabkan surah Hud ini ada formula istiqamah, dan salah satu daripada kisah istiqamah ini adalah istiqamahnya Nabi Nuh alaihi salam berdepan dengan kaumnya selama sekitar 950 tahun bercakap berdakwah. Maka Allah bawakan pada ayat 25, iaitu dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu. Inni lakum nadhirum mubin. Di sini diberi highlight perkataan nadhir, walaupun sebenarnya Nabi Nuh ini juga menyampaikan bashir wa nadhir wa bashir, tapi di sini diletakkan nadhir, ustaz, ya. Kerana apa? Kerana ini adalah di fasa hujung, ya, fasa hujung dalam dakwah Nabi Nuh, dan juga ini panduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Hud, surah Yunus ini turun di fasa-fasa hujung Nabi di Mekah. Jadi ketika mereka sudah pun diajak bertahun-tahun untuk ke arah kebaikan, tapi mereka masih lagi degil, maka perlu diberikan nadhir, bukan sekadar memberi bashir ataupun kabar gembira. Maka dalam ayat 26 itu dibawakan sekali lagi mesej yang telah kita baca pada awal surah Hud, iaitu mesej dakwah para rasul, alla ta'budu illallah, agar kamu beribadah, ya, jangan kamu beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Sesungguhnya aku ini takut kepada kamu dapat azab yang amat pedih. Inilah mesej yang kita juga perlu ambil, kita kongsikan dalam masyarakat, tuan-tuan. Ya, apa maksud alla ta'budu illallah? Jangan menyembah kecuali kepada Allah. Jangan mengharapkan kaya kecuali daripada yang maha kaya. Jangan mengharapkan yang maha penyayang kecuali daripada maha penyayang. Jangan mengharapkan kepada pertolongan kecuali mengharapkan pertolongan daripada yang maha memberi rezeki, yang memberi pertolongan kepada makhluknya yang menciptakan kita. Ini penting disebabkan apa? Bila seseorang itu dia mengharapkan daripada Allah, maka dia tidak akan, sebagaimana yang pernah kita bincang, iaitu kalau Allah maha kaya, dia tidak akan mengharapkan RM2, RM5 daripada orang untuk rasuah untuk dia jadi kaya. Dia harapkan daripada Allah untuk jadi kaya, ustaz, ya. Nak jadi pandai, dia minta daripada Allah yang maha berilmu. Dia tidaklah menipu untuk mendapatkan A dalam peperiksaan ataupun dalam ujian. Itu adalah bagaimana kesan apabila seseorang itu beribadah, mengambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inni akhafu alaikum adab yaumin alim. Nabi Nuh ini takut, bimbang kepada kamu semua, kepada kaumnya, daripada azab yang sengsara. Zaman sekarang kita, mengapa kita nak bawa orang kembali kepada Allah? Kerana bila seseorang itu syirikkan Allah, seseorang itu akan stres. Dia akan mendapat azab. Kalau dia sekarang ni, ustaz, ya, kita ada pandemik sekarang ini. Kita tahu kita menghadapi cabaran. Tetapi kalau kita kembali pada Allah, jiwa kita akan jadi tenang walaupun ada cabaran. Ya, Nabi pun ada cabaran tapi boleh ditenangkan. Tapi kalau katakan orang itu ada cabaran, ujian, tak kembali pada Allah, kesannya ada apa, tuan-tuan? Dia komen, kutuk sana, fitnah kepada pemimpin, kemudian gaduh sana, gaduh sini. Pasal apa? Pasal dah mengalami kepayahan, tak ada tempat nak mengadu. Jadi akhirnya dia pun buat apa sahaja, padahal itu bukan tanda ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kesan. Kalau zaman ini kita kongsikan, tuan-tuan share di Facebook, ya, berdakwah, berkongsi dengan anak, dengan ahli organisasi, kerana nak memastikan jangan, kalau dah ada masalah itu makin lama makin pedih. Ya, azabun alim itu, azab yaumin alim, azab pada hari yang amat pedih. Tak naklah kita 2021 menghadapi ujian sampai akhirat kena ujian lagi, ustaz. Tak nak begitu, kan? Kalau boleh kita lockdown sekarang ini, tuan-tuan, kita ditahan di rumah sampai akhirat, nanti kita bebas sebebas-bebasnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keprihatinan Nabi Nuh alaihi salam.
kata malak ya pada ayat yang ke-27, faqala al malaul ladzina kafaru. Siapa al malak? Mereka yang berpengaruh yang di kalangan orang-orang kafir pada waktu itu, ya, maksudnya di kalangan kaum Nabi Nuh. Manaraka illa basharam mithlana, tak adalah aku tengok kecuali engkau ni manusia macam kami je, kan. Wa manaraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i, tidaklah aku ini tengok pengikut engkau ni adalah orang-orang yang low class. Low class, orang miskin, orang yang tidak elit, itu adalah. Jadi Allah kata badiyar ra'i, ya, mereka punya pendapat ini adalah pendapat yang singkat, ya. Mereka tengok orang kalau miskinnya ini hina, ya. Mereka tak ada menganalisis, mungkin dia miskin tetapi dia pandai, mungkin dia ada kemahiran, dia tak tengok di situ. Badiyar ra'i itu maksudnya keputusan mereka itu macam cepat sangat menghukum, ustaz, ya, memandang hina kepada seseorang tersebut. Wa manara lakum alaina, tidaklah aku lihat, ya, kepada kamu ini min fadlim bal nazunukum kadhibin, ya, tak adalah aku tengok engkau ni ada apa-apa Nabi Nuh, sebenarnya engkau ni penipu kot. Ini perkataan daripada siapa? Daripada kaum Nabi Nuh pada waktu itu. Ini amat-amat mengecewakan, ya. Tetapi apakah balasan daripada Nabi Nuh, ya? Ini yang kita nak baca pada ayat 28 untuk kita tahu. Ketika orang kutuk kita, kalau ada orang tak percaya kita nak bawa kebenaran, jangan kita emosi juga, tuan-tuan. Ini panduan yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Kita baca ayat 28 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, kita nak sambung ayat yang ke-28, Ustaz, ya. Insya-Allah. Sempena lockdown PKP ni, saya melihat, Ustaz, kalau di Facebook kadang-kadang satu posting je, walaupun posting tu benda baik, benda umum, tapi kita lihat komen-komen kadang-kadang sangat-sangat kita, satu benda yang sangat bahaya bagi saya. Bahaya. Mungkin sebab terkurung masa terlalu banyak, jadi mereka pakat komen, pakat meluaskan perasaan, apatah lagi kutuk-kutuk, cacian. Kita bimbang habis begitu sahaja pahala kita. Ambil peluang untuk tambah koleksi pahala, didik anak-anak. Jangan kita berhentikan kebaikan setakat main Quran time, baca, ajar pula kepada orang lain. Baliu ani ayat walau ayah, sampaikan daripada Nabi walaupun satu ayat. Tambahkan koleksi pahala kita. Ambil peluang dengan PKP ni, bukan peluang dengan PKP ni kita mengurangkan pahala kita. Rugi, ya. Dan jadi akhsarun, saya orang yang sangat rugi. Kita baca ayat 28. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa'ummiyat alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Sadaqallahul azim. Dia Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata? In kuntu ala bayyinatin mir rabbi, daripada Tuhanku aku ada fitrah, ada bayyinah, hujah yang nyata. Wa atani rahmah, iaitu aku ini diberikan wahyu, diberikan rahmat daripada sisinya, iaitu wahyu yang min indihi, daripada sisi Allah. Kemudian fa'ummiyat, kamu butakan, kamu kaburkan, alaikum, ya, kepada kamu, pada pandanganmu. Apakah kami akan memaksamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Anulzimukumuha, itu maksudnya dari perkataan lazima, Ustaz, ya. Maksudnya kami nak melazimkan, nak kamu biasakan dengan wahyu ini, kami nak paksa kamu ke padahal kamu tidak menyukainya. Nak ceritanya apa? Kami ni ada lagi banyak kerja, kan?
bukannya kami nak paksa-paksa pada kamu. Ini sebenarnya adalah untuk kamu, manfaat kamu. Kalau kamu benci, sebenarnya kamu jadi orang yang rugi. Ini yang kita dah belajar sebelum ini, al-akhsarun Ustaz ya. Jadi Nabi Nuh datang ini bukan nak menyibuk. Bukan nak menyibuk, nak membawa bayyinah, nak membawa bukti fitrah, nak membawa rahmah daripada Allah, iaitu wahyu ini sebagai rahmah. Sebagaimana tuan-tuan dapat baca al-Quran, dan kita doakan tuan-tuan sentiasa mendapat hujah daripada Quran, mendapat rahmah daripada al-Quran. Sebabnya setiap kali kita dapat baca, kita dapat dengar Ustaz ya, dapat dengar Quran ini, kita diam pun la'allakum turhamun, dapat rahmat. Ya, kita ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang terus bersama al-Quran, guru-guru Quran, dan sudah tentunya lah kita juga nanti nak mengucapkan apa? Terima kasih kepada guru Quran kita, Ustaz Tirmizi kita. Kita nak ucapkan apa? Sana hilwa. Sana hilwa kepada guru yang mengajarkan al-Quran. Setiap kali tuan-tuan dengar ya dengan diam, la'allakum turhamun, ini adalah salah satu daripada guru yang akhirnya boleh dengan izin Allah SWT membawakan rahmat dalam kehidupan kita bersama. Jadi ini adalah apa yang diberi pada Nabi Nuh, diberi pada Nabi Muhammad, diberikan pada guru-guru Quran, dan tuan-tuan sendiri adalah orang yang akan baca Quran selepas ini. Bawakan rahmat, hidupkan rahmat di dalam keluarga kita, insya-Allah. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu yang pertama, carilah kebenaran di sini, jangan terlambat hingga sampai di sana nanti. Itu yang pertama kita belajar daripada ayat yang ke-20. Kita beriman, beramal soleh dan merendah diri dengan lunak dalam hidup kita untuk kita mendapat tempat yang amat lunak, iaitu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sembah Allah, kita mengabdikan diri pada Allah agar kita ini terelak daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jemputlah rahmat Allah dengan kita menghargai wahyu, dan mari sama-sama kali ini doa kita tuan-tuan agar kita ini diberikan rahmat kepada kita semua, terutama juga pada hari ini sana hilwa kepada Ustaz Tirmizi ya Ustaz ya, dan terus diberikan rahmat, doakan keampunan rahmat kepada Ustaz Tirmizi. Dan insya-Allah kita jemput ustaz siapa yang nak baca doa. Kita jemput Ustaz Tarmizi, boleh ya? Boleh Ustaz Tarmizi? Boleh. Okey. Sebelum tu Ustaz, saya nak beri sedikit ucapan sikit Ustaz kepada semua bertambah umur saya ni. Mudah-mudahan bertambahlah saya punya bacaan al-Quran saya. Dan saya ingat satu kata-kata daripada Syekh Yusri Azam, dia menukilkan kata-kata, dia kata, aku tidak pernah melihat seorang kekasih mengangkat darjat seorang kekasih seperti mana al-Quran mengangkat darjat kekasihnya. Maka berbahagialah orang-orang yang menjadikan al-Quran sebagai kekasihnya. Subhanallah. Ya, jadi inilah rahmat daripada Allah dengan Quran, dan kita doa bukan daripada Ustaz Tirmizi, bukan daripada saya, daripada sana hilwa ya ustaz, sana hilwa ya ustaz, sana hilwa ya ustaz Tirmizi, sana hilwa ya ustazna. Kita tak ada Ustaz Fazrul. Kita ada senang hati sikitlah daripada untuk disampaikan ya. Masya-Allah, masya-Allah. Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Selamat ulang tahun Ustaz Tirmizi. Terima kasih banyak. Allahu akbar. Moga terus. Tadi saya beritahu Ustaz Tar, tak perlu datanglah hari ni nak meeting pasal saya nak kejar Jumaat. Subhanallah. Ustaz Tar kata kita doa. Okey, silakan. Doa. Kita nak berdoa ya untuk sama-sama. Silakan. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di penghulu segala hari ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Amin. Ampunkan dosa muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, alangkah bahagianya, beruntungnya kami dapat mempelajari, mendalami Al-Quran kalam-Mu ya Allah, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan semua sekali ya Allah yang membimbing kami, mendidik kami ya Allah. Al-Quran tetap di hati kami, mudah-mudahan kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di kesempatan yang barakah ini kami doakan guru kami Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi agar dipanjangkan usianya, dikurniakan kesihatan kepadanya untuk terus menyebarkan kalam-Mu Al-Quran, mengajar kami ya Allah. Ya Ar-Rahman Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah setiap huruf yang kami baca
Jadikan setiap kalimah, setiap ayat yang kami baca ya Allah melekat di hati kami ya Allah. Amin. Memberi kebahagiaan, kekuatan dalam kehidupan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, Tuhan kami, perkenankan doa kami ya Allah, perkenankan doa kami ya Rahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Jazakallahu khairan. Sana halwa. Satir. Masya-Allah. Ya. Terharu saya wallah. InsyaAllah, dan kita doakan agar tuan-tuan semua terus bersama Al-Quran. Amin. Ya, kita nak gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran untuk terus kita menyokong ya gerakan Al-Quran kita sama-sama, dan insya-Allah moga-moga Quran ini menjadi penawar kepada semua, dan saham kita bersama dipimpin juga oleh Ustaz Tirmizi, Tirmizi kita dalam My Quran Time. Kita jaga keselamatan, sihat tubuh badan. Jangan lupa ya untuk terus menjaga mendaftar untuk vaksin. Kita ucapkan moga-moga usaha kita ini diberkati dengan tawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi kita dalam My Quran Time esok insya-Allah. Baca, faham, amal insya-Allah.